don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan Rafizi Ramli terhadap soalan tambahan daripada MP Larut. Sebelum tu saya baca sedikit. Saya akan menjawab pertanyaan yang berhormat Larut yang meminta saya menyatakan apakah kaedah serta pendekatan baru yang mendapati ciri-ciri status pembangunan dan sosial ekonomi tempatan bagi meningkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera, khususnya dalam segmen ekonomi baru. Okey, mari dengar jawapan daripada Rafizi Ramli dan ahli cakap komen macam biasa. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan tambahan yang berhormat Larut. Terima kasih Tuan Ketua. Selepas mendengar jawapan Yang Berhormat Pandan, betul saya setuju dan saya ucapkan tahniah. Kita seharusnya melakukan sesuatu dalam nak menentukan perkembangan atau nak membesarkan ekonomi atau kek ekonomi dalam negara kita itu biarlah ianya lebih inklusif kepada semua. Tapi oleh kerana jurangnya di antara kaum itu dalam sektor-sektor yang tertentu dalam negara itu nampak agak besar, mengapa tidak kita berikan pengkhususan dalam beberapa bidang yang utama seperti kluster E&E ini, diberikan sesuatu pendekatan yang baru supaya dapat meningkatkan penyertaan syarikat tempatan Bumiputera dalam rantaian E&E ini. Sebab ianya banyak lagi ruang yang boleh diketengahkan dan diberikan peluang-peluang yang lebih besar supaya dapat meningkatkan penyertaan Bumiputera, contohnya dalam jawatan berkemahiran tinggi seperti pengurusan, jurutera dan banyak-banyak lagi. Terima kasih. Yang berhormat Menteri Ekonomi. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Saya bersetuju sebenarnya bahawa kita kena meningkatkan penyertaan terutamanya golongan kelas profesional Melayu. Ini yang saya ingat tanggungjawab dan cabaran kita bersama, iaitu seperti yang saya jelaskan semasa KEB 2024 yang lepas. Apabila kita melihat pencapaian agenda pemerkasaan Bumiputera sejak 1950-an, sebenarnya kita mencapai beberapa pencapaian yang baik. Walaupun yang selalu ditumpukan itu hanyalah soal pemilikan equity. Tapi yang paling berjaya ialah membentuk satu kelas ekonomi menengah yang tinggi. Dan apabila kita melihat kepada ekonomi negara, banyak peranan di peringkat pengurusan dan profesional sebenarnya adalah daripada profesional Bumiputera di syarikat-syarikat besar. Namun untuk menjawab apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi, itu juga yang menjadi cabaran kepada kita, terutamanya untuk kita mengalihkan penyertaan, bukan saja penyertaan tetapi bentuk penyertaan Bumiputera terutamanya kelas menengah dalam bidang-bidang baru ini. Saya selalu ulang bahawa kita perlu menggalakkan pertukaran model kejayaan Bumiputera sendiri. Kerana daripada tahun 70-an, 80-an, model kejayaan itu ialah macam Larut sendiri pergi sekolah berasrama penuh, universiti. Kemudian kita selalunya mau bekerja di syarikat yang memberikan gaji. Boleh jadi CEO, gaji banyak, tetapi itu hanya menambah nilai. Dia tidak membentuk nilai kerana ia tidak diusahakan sendiri oleh kelas menengah Bumiputera, berbanding dengan kelas menengah bukan Bumiputera yang selalunya jauh lebih cepat dari segi membentuk perusahaan sendiri yang menyebabkan mereka terpaksa mencipta teknologi sendiri, mencipta produk sendiri dan mencari modal sendiri. Ya. Jadi itu adalah satu perkara struktur yang kita perlu perbaiki selaras juga dengan usaha kita untuk memastikan apabila rangka jangka panjang ekonomi negara ini beralih kepada sektor-sektor berteknologi tinggi. Contoh yang Larut sebut iaitu advanced E&E, dan saya dah menghabiskan 1 tahun ini duduk dengan industri E&E. Kalau dulu Larut,
kita bercakap tentang macam mana kita nak masuk dalam rantaian nilai E&E di Malaysia yang pada ketika itu masih lagi berada di sebelah back end. Maksudnya packaging, perkara-perkara yang nilai dia rendah. Ya? Yang itu sebagai sebuah negara, itu pun kita dah kena beralih daripada itu. Kerana kita tidak lagi boleh menjadi satu kuasa chips dan E&E tetapi terhad kepada aktiviti yang nilainya pertengahan atau rendah iaitu back end dan mesti naik kepada nilai yang lebih tinggi iaitu design sendiri, mereka cipta. Dan yang ini yang akan memerlukan kerjasama sebenarnya pada pandangan saya Larut di antara semua yang ada di negara kita, baik Bumiputera, bukan Bumiputera dan juga MNC dan pelabur asing, kerana rantaian nilai apabila kita naik ke rantaian nilai tinggi iaitu mereka cipta chip kita sendiri, dia tidak lagi boleh dibuat di dalam negara semata-mata. Contohnya, kalau satu chip itu boleh direka cipta pun dengan IP-nya itu daripada negara kita sendiri, tetapi untuk mendapat satu prototype chip, itu perlulah mendapat persetujuan atau lesen daripada beberapa pembuat wafer chip sahaja yang ada di dunia ini, yang tak banyak. Jadi, dan pembuat wafer chip ni tak ada di Malaysia. Dia ada di Taiwan, dia ada di Jepun, di Korea dan sebagainya. Jadi model yang kita ada, sebab itu kita memerlukan smart partnership dengan izin, perkongsian bijak daripada semua pihak, terutamanya daripada golongan profesional kelas yang jurutera elektronik dan sebagainya, yang Melayu, Bumiputera dan bukan Bumiputera, daripada syarikat-syarikat besar untuk mengambil risiko dan keluar dan membentuk syarikat sendiri. Dan program ataupun bantuan apabila Larut sebut pengkhususan itu, ia mestilah tertumpu kepada kumpulan ini, bukannya semata-mata untuk kita memberikan insentif tetapi tidak ada sambutan daripada kelas menengah Bumiputera yang ada dalam syarikat MNC. Terima kasih, Larut. Saya persilakan Yang Berhormat Paya Besar sebagai pengerusi BBC. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker, Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang panjang lebar. Saya nampak kerajaan ada usaha untuk memperkasakan Bumiputera kerana anjakan itu mengambil proses yang lama, Yang Berhormat Menteri. Tetapi persoalannya, mungkin dahulu kita bercakap Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Yang Berhormat sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Alibangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar. Tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Dan bagaimana Yang Berhormat melihat dari struktur ekonomi fundamental tadi? Kerana apabila mereka menjadi syarikat, mereka jadi pengusaha, kita hantar anak-anak kita Bumiputera, bukan Bumiputera untuk TVET. Tetapi akhirnya kerja-kerja yang separah mahir ini diambil alih oleh mereka yang bukan Bumiputera, dan sudah pasti budaya Alibangla ini akan menjadi dominasi. Dan bagaimana Yang Berhormat melihat di struktur fundamental ekonomi itu sendiri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Terima kasih Paya Besar untuk yang dipertua itu 5 soalan dalam satu soalan. Pandangan saya, dan ini sedang diambil perhatian Paya Besar, ialah kita perlu committed untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar, tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri, kerana setiap kali pentadbiran sebelum ini ingin mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini, dia akan dapat bantahan. Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada bulan April yang akan datang akan membincangkan satu mekanisme khusus untuk mengurangkan jumlah pekerja asing ini secara berkala. Dan RMK ke-13 yang akan dibentangkan pada tahun depan
akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing yang lebih drastik dan lebih ketara. Saya sebut di parlimen hari ini supaya saya dapat menyediakan industri dan ekonomi kita dengan lebih awal. Jadi yang itu pertama, kalau saya minta 2 minit je lagi Datuk kita perlu committed untuk mengurangkan jumlah pekerja asing. Kerana kalau kita terus ada antara 3 ke 3.5 juta pekerja asing, baik yang ada dokumentasi ataupun tidak ada dokumentasi, ini mewujudkan satu kumpulan yang menawarkan struktur kos yang lebih rendah, yang mana memang peniaga tempatan kita tidak boleh bersaing kerana mereka akan terus meletakkan harga yang jauh lebih rendah dan akan terus ada peniaga-peniaga atau orang ramai yang lebih gemar untuk mendapat khidmat ataupun produk daripada mereka. Jadi itu yang pertama di peringkat makro. Di peringkat dasar juga, seperti yang telah kita umumkan tahun lepas, bahawa kerajaan akan membentangkan undang-undang Akta Anti-Rent Seeking ataupun Akta Anti-Alibaba, kerana sebahagian sebab kenapa kita ada fenomena ini ialah kerana penduduk tempatan sendiri yang sama ada menyewakan atau memberikan lesen dia dapat untuk dia berniaga, tetapi dia lebih gemar untuk dapat 3,000-4,000 sebulan pakai nama dia sahaja. Jadi selagi perkara-perkara ini tidak diselesaikan dan buat masa sekarang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang boleh diambil tindakan kepada penduduk tempatan yang membolehkan fenomena ini makin bertambah. Jadi pandangan kami ialah selain daripada struktur ekonomi itu yang perlu diperbetulkan dengan mengecilkan jumlah pekerja asing yang ada, kita juga perlu mengetatkan undang-undang, salah satunya melalui Akta Anti-Alibaba ini, supaya menjadi kesalahan untuk membolehkan pekerja asing mengusahakan perniagaan dan perusahaan atas nama orang tempatan yang telah menyebabkan berlakunya keadaan seperti sekarang. Terima kasih. Kita komen saya lah tadi yang MP pada BN tadi ada tanya pasal Ali Bangla tu. Tu betul lah kalau kita pergi sekarang dekat KL ni banyak kedai-kedai mungkin yang kedai tu asal daripada orang tempatan lah dan dibagi sewa kepada Bangla lah. So itu nama dia Ali Bangla nama sekarang. So kita harap kerajaan melihatlah isu ni macam mana diorang ni boleh meniaga rancak sangat ni dekat terutamanya di KL sana. Kami terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.